bidang kajian serangga. Okay. So basically dalam kuliah ni saya akan membuat sedikit perkongsian lah dengan subject of my study lah, which is insect itself lah. Okay, so without further ado, kita mulakan dan kita buka dululah kuliah kita pada petang ni. Okay, dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, dan saya nampak ada nama yang bukan Muslim tadi, nama Chinese. Ada ke? Memang ada dalam kelas ni? Ada. Ada, okay, alright. So for non-Muslim boleh buka dengan doa masing-masing lah. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, alright. So topik yang telah diberi kepada saya oleh Dr. Profesor Madya Dr. Azmin adalah pada topik Dabbah dan An'am. So apa itu Dabbah dan An'am? Akan kita perhatikanlah ataupun akan saya buat perkongsian lah dalam kuliah ni. Okey, lupa. Saya tak record lagi ataupun ada yang dah record. Recording started ya? Okey, ada yang record kan Alright, okay, good. Okay, so saya akan bercerita ataupun saya akan berkongsilah tentang Dabbah dan An'am. Okay, so apakah maksud dua perkataan ini iaitu Dabbah dan An'am Okay, so Dabbah dan An'am ni adalah dua perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang merujuk kepada Dabbah itu adalah kumpulan haiwan yang melata. Maksudnya yang melata ni yang merayap lah. Itu adalah dari kata dabbah lah. Dan an'am pula adalah binatang ternak lah. Kalau secara direct translation daripada Al-Quran lah. An'am adalah binatang ternak ataupun lebih luas kalau kita rujuk sebagai haiwan yang mempunyai 2 ataupun 4 pasang kaki yang tidak melata lah ataupun yang tidak merayap lah. So itu adalah Dabbah dan An'am. Tapi untuk kuliah ni saya tidak akan memberi penjelasan yang detail lah kepada An'am, sebab dia merupakan kalau kita merujuk kepada pengkelasan biologi, dia adalah pengkelasan yang lebih tinggi lah ataupun yang lebih besar lah yang merujuk kepada vertebrat ataupun vertebrata. So is too big ataupun too wide to be discussed, sebab saya hanya diberi tempoh seminggu lah untuk kata subjek STPD 2143 ni. So saya akan share pada apa yang mampu ataupun setakat mana yang kita boleh capai lah. Alright, so itu adalah Dabbah dan An'am. So ini adalah objektif kuliah kita untuk minggu ini, iaitu minggu ke-6 saya rasa, iaitu kita ingin melihat dan merenungkan Dabbah dan An'am yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan mengaitkan ia dengan kekuasaan Allah. Sebab itulah akhirnya bila kita melihat dan merenungkan penciptaan Dabbah dan An'am ni dan tentang semua keistimewaan yang ada terutamanya pada Dabbah dan An'am ni, kita mengaitkan penciptaan tersebut dengan kekuasaan Allah, dan dengan hanya dengan kekuasaan Allah lah maka terjadi ataupun terciptanya lah Dabbah dan An'am itulah. Alright, so saya petik daripada surah An-Nur, iaitu surah yang ke-24 pada ayat 45, dan Allah yang telah menciptakan tiap-tiap haiwan, maka haiwan itu adalah Dabbah dan An'am tadi itulah, yang bergerak iaitu daripada air, maka sebahagian daripada mereka menjala di atas perut. Itu yang saya kata Dabbah tadi, menjala ataupun melata di atas lantai lah, on the ground lah. Dan sebahagiannya pula berjalan dengan 2 kaki dan berjalan lagi dengan 4 dan juga gandaan 4. So apa contoh gandaan 4 ni agak-agaknya? Ada pelajar daripada biologi ke kat sini? Ataupun yang ada background biologi? Ada ke?
Ada. Ada, okay. Itulah, tapi sebelum tu saya nak tahu jugalah what is the populations, students population kelas ni Ada yang biologi, okay. Saya sebut nama ya, lepas tu boleh bagi tahu lah daripada program mana lah supaya saya ada idea lah. Howdy-Shen. Howdy-Shen. Betul lah tu. Which program are you from? Howdy-Shen? I'm from Plant Biotech. Oh, Plant Biotech. Okay, Plant Biotech. Okay, alright. Okay. Naziatul Fikri. Daripada mana Naziatul Fikri? Saya daripada Plant Biotech juga. Oh, Plant Biotech. Okay, Plant Biotech. Okay. Sama juga Plant Biotech. Okay. Tapi subjeknya adalah subjek pilihan kan? Pilihan. Okay, alright. Okay, betul lah okay. So siapa lagi ada ni? Farah Nabiha. Farah Nabiha daripada mana? Fizik Doktor. Okay, fizik. Okay. Ni yang saya nak dengar ni. Plant Biotech, fizik. Fizik ni memang macam dia lain sikit lah. Okay, alright. Okay. Aida Nur Ain. Aida Nur Ain daripada mana? Fizik juga Doktor. Oh, fizik juga. Okay. Okay, Plant Biotech, fizik. Ada lagi ke daripada yang lain-lain? Ada Doktor, FPP. Okay. Daripada mana Fifi? Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Oh, ekonomi. Okay. Lagi menarik. Okay, alright. Okay, good. Okay, so kita teruskan dah. Okay, alright. So macam kita punya background ni agak pelbagai lah. Okay. Alright, okay. So gandaan 4. Okay, apa yang dengan gandaan 4? Dia adalah contoh seperti millipede dengan centipede. Okay, so itu adalah dengan gandaan 4 lah. Ataupun among the creature yang kita boleh lihat lah dalam environment kita yang mempunyai gandaan 4 lah. Okay, dan seterusnya Allah menciptakan apa sahaja yang dia kendaki selain daripada tersebut, kerana sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas setiap-tiap sesuatu dan atas kehendak dan atas kekuasaan Allah lah yang telah menciptakan kepelbagaian haiwan-haiwan yang ada itu ya, yang kita sebut dabbah dan an'am lah. Dan bila Allah menciptakannya, maka peranan kita adalah untuk memerhatikan setiap ciptaan yang Allah telah datangkan. Okey, itu adalah dalil lah ataupun satu ayat yang kita pegang lah kenapa kita nak kena memerhatikan dabbah dan an'am ni. Okey. Alright, okey. So dalam pengkelasan dabbah dan an'am, ini yang saya sebut tadi, kita ada pengkelasan secara hierarkinya ataupun secara saintifiknya yang kita panggil sebagai vertebrate dan invertebrate. Okay, so kalau dalam kelas vertebrata ataupun vertebrate, kita ada ikan, amfibia, kita ada reptilia, burung dan juga mamalia lah. Okay, so itu adalah kumpulan haiwan yang kita sebut sebagai vertebrate lah, ataupun dengan bahasa mudahnya adalah yang bertulang belakang lah. Okay, dan satu kumpulan lagi adalah yang kita panggil sebagai invertebrate, iaitu yang tidak mempunyai tulang belakang. Okay, dan ini yang biasanya adalah kumpulan haiwan yang melata lah ataupun yang merayap lah on the ground lah. Okay, dan betapa besarnya penciptaan dan betapa luasnya penciptaan Allah ini, kita tak mampu untuk menjadi kepakaran dalam satu kumpulan ni. Sebab tu dalam satu kumpulan tu banyak lagi pembahagian-pembahagian ya. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, saya pun bidang kajian saya adalah bidang entomologi, iaitu kajian serangga. Tapi bukan semua serangga pun saya tahu. Dan I was trained to be taxonomist untuk kumpulan ataupun untuk order Coleoptera yang kita sebut sebagai kumbang. Okay, so kepakaran saya ataupun kemampuan saya hanyalah sekadar untuk kumpulan kumbang tersebut dan kita banyak lagi kumpulan-kumpulan serangga yang lain kan, yang which kita akan lihat ataupun kita akan share dalam slide-slide seterusnya nantilah. Okay, tapi back to the things. Okay, nak katakan invertebrate ni pun boleh dibahagikan kepada beberapa kelas, dan antara kelas yang ada dalam kumpulan invertebrate ni adalah yang kita sebut sebagai arthropoda ataupun arthropod lah.
Okay, so apa itu arthropod? Okay, so ini kalau kita melihat kepada pengkelasan invertebrate ni, ini adalah kelas-kelas yang ada. Ini adalah kumpulan arthropod. Okay, so saya rasa yang kumpulan-kumpulan lain ini pun bukanlah terlalu asing lah untuk kita kan. Molus, kumpulan siput ni kan. Annelid ni kumpulan worms, platyhelminthes. Okay, kita ada nematodes. Nematodes ni biasanya yang lebih kecil lah, yang biasanya berada di dalam badan organisma, sebab nematodes ni biasanya menumpang dalam badan host dia. Okay? Kita ada porifera, kita ada cnidaria, and as well we have the echinodermata. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan ataupun apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah betapa pelbagainya haiwan-haiwan yang Allah telah ciptakanlah, merujuk kepada surah An-Nur ayat 45 tadilah. Okay, ada yang melata, ada yang berkaki 2, berkaki 4 dan juga ada yang gandaan 4. Okay. So apa yang saya tadi adalah arthropod ni. So arthropod ni adalah menjadi sebahagian daripada point of reference ataupun the subject that we are going to discuss throughout this lecture lah. Okay, dan ini adalah phylum arthropod. Okay, so tadi yang kita sebut sebagai phylum lah. Okay, so those yang mungkin bukan dalam stream ataupun dalam line biology ni mungkin kurang fahamlah apa yang kita sebut sebagai phylum lah. Tapi anyhow ini adalah satu pengkelasan lah, maksudnya hierarki pengkelasan dalam nama-nama saintifik lah. Okay. So kalau kita tengok ataupun kalau kita melihat kepada classifications of arthropods, okay, ini adalah kumpulan-kumpulan yang ada lah. Okay, kita ada chelicerate, okay, itu adalah kumpulan arachnids ataupun kumpulan spider lah. Okay, kumpulan labah-labah. Okay, dan in fact labah-labah pun adalah antara antara hidupan yang juga disebutkan dalam Al-Quran lah. Okay. Dan kita ada crustacea, kita ada hexapod. Hexapod ni lah terletaknya pengkelasan ataupun kumpulan serangga. Dan yang ini saya kata tadi millipedes and centipedes yang mempunyai gandaan kaki 4 tadi, ataupun dalam phylum dalam kumpulan myriapod. Okay? So ini adalah cuma pengkelasan lah, nak menunjukkan betapa besarnya lah ataupun betapa kompleksnya lah organisma-organisma yang Allah telah datang ataupun Allah telah ciptakan untuk kita lah. So ini adalah antara so kita akan lebih menjurus kepada serangga sekarang. Okay, on which kalau kita tengok kat sini tadi, okay, pada pengkelasan phylum arthropod ni, ini adalah topik ataupun point of discuss yang akan kita bincangkan lah dalam kuliah ni lah. Okay. Alright, so ini adalah pepatung. Okay, so pepatung adalah antara kumpulan serangga yang kita boleh perhatikan berada di sekeliling kita lah. Okay, so ini adalah pepatung. So saya rasa kumpulan ataupun serangga yang kita sebut pepatung ni bukanlah kumpulan yang asing lah. Mungkin ramailah yang pernah melihat lah pepatungnya lah. Okay. So apakah itu serangga? Okay. So sebenarnya saya ada a few foto, tapi sebab takut masa tak sempat okay, so saya dah deletekan gambar-gambar tersebut. Okay, tapi akan ada video lah untuk saya share. So saya compensate dia dengan video lah untuk saya share. Okay, so apakah itu serangga? Okay, so bila kita sebut serangga, dia ada beberapa ciri ataupun karakter lah yang akan menjurus kepada pengkelasan serangga. Okay. So yang kat sini rupanya mungkin saya dah tertukar. Okay, ini adalah juga contoh serangga. Lantern bug. Okay, lantern bug ni adalah satu kumpulan serangga yang sangat cantik lah. Okay, so dia dinamakan sebagai lantern bug mungkin kerana rupa bentuknya lah yang berbentuk seperti lantern lah. Sebab lantern kan tanglong kan, kita pegang macam ni kan. So most probably mungkin dia dapat nama daripada itulah. Okay, ni yang kita sebut sebagai lantern bug lah. Okay, dan juga kupu-kupu ataupun this is the butterflies lah. Okay, butterflies dia punya translation dalam bahasa Melayu adalah kupu-kupu, bukan rama-rama. Rama-rama adalah moth. Okay, tapi moth pun adalah part of insects lah. Okay, so apakah itu serangga? So ini adalah kumpulan-kumpulan serangga lah. Okay, dan jika kita melihatkan kepada penciptaan serangga itu sendiri,
Okay, so penciptaan serangga adalah yang paling melimpah dalam kalangan ataupun dalam environment kita. Okay, so serangga itself, okay, dia constitute of 75% of the diversity in the whole ataupun in the entire world. Okay, so maksudnya memang serangga ni memang sangat banyak lah. Sebab itulah di mana-mana kita berada, toleh kiri, toleh kanan, memang kita akan mudahlah untuk melihat kumpulan serangga ni lah. Okay. Dan ciri khusus untuk serangga, ini adalah cirinya, iaitu serangga mempunyai 3 bahagian badan. 3 bahagian badan yang kita panggil ataupun kita namakan sebagai bahagian kepala. Kepala boleh bayanglah, kepala di atas lah. Bahagian tengah yang kita namakan sebagai thorax, dan bahagian di hujung badan serangga tersebut yang kita panggil sebagai abdomen. So ini adalah antara ciri khusus serangga lah, 3 bahagian badan. Yang keduanya adalah dia ataupun serangga mempunyai 3 pasang kaki. So ini paling utama juga antara karakter serangga, kerana hidupan ataupun organisma yang mempunyai pasang kaki yang lebih tidak dikonsider dalam kumpulan serangga. Contoh adalah labah-labah yang saya sebut tadi, ataupun arachnida tadi, kerana labah-labah mempunyai 4 pasang kaki. Maksudnya dia ada 8 kaki lah, 4 pasang kaki. So thus labah-labah ataupun arachnid is not considered as a group of insecta lah. Dan ciri yang ketiga adalah serangga mempunyai sepasang antena. Sepasang antena yang juga dikenali sebagai sesungut lah dalam bahasa Melayu lah, tapi bahasa ataupun term yang kita gunakan adalah antena lah. So ini adalah ciri-ciri khusus serangga, dan bila satu-satu organisma tersebut mempunyai ciri ini, maka dia akan digolongkan dalam kumpulan serangga. So ini adalah gambaran ataupun figure yang menunjukkan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. So ini adalah bahagian kepala, dan ini adalah bahagian thorax, dan ini adalah bahagian abdomen. Dan setiap segmen, kita panggil segmen, ataupun setiap bahagian badan yang Allah telah ciptakan kepada seekor serangga ni, dia bear a different function. So kalau kita lihat pada bahagian kepala, so pada bahagian kepala dia ada mata, dia ada antena, dia ada mouth part ataupun alat mulut. So most probably bahagian kepala ni adalah untuk interaction. Maksudnya dia punya communication dan sensory organ berada pada bahagian kepala, and as well untuk makan lah, sebab alat mulut kan untuk dia mengunyah dan untuk dia makan lah. Dan bahagian yang kedua yang kita panggil sebagai thorax yang tadi, dia adalah segmen kedua badan serangga yang bear the functions as a locomotive function. Sebab bila kita melihat kepada rajah ini, dan pada bahagian thorax ni kita melihat ada apa pada bahagian thorax ni? Cuba sikit dengar suara yang lain-lain sebab dah petang ni kan, 5:30 ni. Apa yang ada pada bahagian thorax ni? Kalau nampak daripada gambar ni. Sayap. Sayap. Lepas tu ada apa lagi? Kaki. So kalau kita nampak daripada sini, sebab itulah bahagian thorax ni dia memainkan peranan sebagai locomotive segmen lah. Sebab dekat situ ada sayap dan ada kaki lah untuk dia bergerak. Dan bahagian abdomen, kalau kita nampak bahagian abdomen ni, kita mungkin tak nampak lah secara luarnya, tapi di dalam bahagian abdomen ni dia ada digestive digestive system, and as well dia punya reproductive segment ataupun reproductive organ lah. Maksudnya untuk digestive dan juga untuk reproduction. So semua itu terletak pada bahagian abdomen lah. So nampak penciptaan yang ada pada serangga ni dia sangat terkhusus, dan setiap bahagian mempunyai peranan masing-masing lah. Dan bila dikombainkan, maka jadilah satu organisma ataupun satu serangga yang kita panggil sebagai serangga lah, yang boleh mendatangkan manfaat dan juga boleh mendatangkan ketidakmanfaatan lah kepada manusia lah. Alright, so itu adalah ciri-ciri serangga. So penciptaan serangga, seperti juga makhluk yang lain, dia ada kepentingan dan hikmah. So this is the most important thing yang kita kena bear in mind lah, sebab tak ada
apa yang Allah ciptakan di muka bumi ni, melainkan dia ada kepentingan dan dia ada hikmahnya. Mungkin kita tak nampak hikmahnya, mungkin kita tak nampak pun kepentingannya, tapi for sure dia akan ada kepentingannya. So itu yang kita kena bear dalam fikiran kita lah. Apatah lagi penciptaan manusia kan, penciptaan manusia lagilah besar. Sebab itulah kena merasakan setiap manusia yang Allah ciptakan ni dia ada peranan dan ada kepentingannya masing-masing lah untuk muka bumi ni lah. Okay, so serangga mempunyai kepentingan yang sangat berbagai. Memang tidak boleh dinafikan lah. Serangga ni memang play a very important role in our life and our environment. Sebab tadi saya kata serangga ni dia constituting of 75%. Okay, so bila dia memainkan ataupun bila constitute of the big portions of the world, so maka kepentingan serangga ni memang kita tak boleh nak nafikan lah. Okay. Tanpa serangga, kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan lengkap. Okay? Sebabnya banyak peranan-peranan yang dimainkan oleh serangga ni dia sebenarnya mempermudahkan kehidupan kita lah, ataupun dia melengkapi kehidupan manusia itu lah. Okay? Saya akan ceritakan ataupun saya akan jelaskan lah beberapa peranan serangga to highlight kenapa kita nak kena menghargai ataupun kenapa kita nak kena tahu tentang serangga ni kan. Sebab bila kita tahu peranan dia, then we will appreciate lah, ataupun dan bila kita masuk kepada maklumat berkaitan ataupun maklumat lanjut tentang serangga, lepas ni kita put in mind lah tentang peranan dan kepentingan serangga ni. Okay, so yang pertamanya adalah serangga merupakan ejen pendebungaan yang sangat utama, yang paling utama. Okay, kita tak nafikan ejen pendebungaan yang ada juga di sekeliling kita seperti angin, air. Okay, tapi utamanya adalah daripada kumpulan serangga. So apa maksud pendebungaan ni? Okay, so pendebungaan ni adalah pollen transfer between ataupun from plant to plant. Okay. Sebab kita tahu plant ataupun tumbuhan ni dia tidak ada kemampuan untuk bergerak sebab dia tak ada kaki. So kalau kita nampak pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang bergerak sendiri bukan digerakkan oleh manusia, mungkin that will be viral ataupun a big issue ataupun news in the entire world. Okay. So thus bila dia tak boleh bergerak, maka untuk menjalankan proses persenyawaan benih tersebut, okay, so tumbuhan ataupun pokok ni memerlukan ejen pendebungaan, dan kumpulan serangga adalah kumpulan yang utama lah yang menjadi ejen pendebungaan. Dan apa hasil daripada proses pendebungaan oleh serangga ni adalah apa yang kita nampak di depan mata kita ni. Okay, kumpulan buah-buahan, kumpulan sayur-sayuran ataupun banyak dan bila kita melihatkan di sekeliling kita lah, okay, dan hampir kesemualah sumber makanan lah utamanya bila kita sebut pendebungaan ni lah, sumber makanan dan juga sumber ekonomi adalah dengan bantuan serangga ataupun bantuan serangga lah, dan utamanya adalah lebah lah, kumpulan lebah lah. Okay. Dan gambar yang saya tunjukkan kat sini, okay, nampak ini adalah badan lebah. Okay, dan kita nampak badan dia penuh dengan bulu-bulu kejur ataupun yang kita panggil sebagai seta dalam term yang saintifik. Okay, dan bulu-bulu ataupun seta inilah yang akan memerangkap polen bila serangga ni datang kepada pokok ataupun tumbuhan dan bila dia menangkap polen tersebut, dia akan memindahkan polen tersebut ke pokok-pokok yang lain lah. Okay, dan yang kedua adalah sebagai pemangsa dan parasitoid. Okay, so apa yang kita maksud sebagai pemangsa? Bila kita sebut pemangsa ni, mungkin kita akan ingat binatang ataupun haiwan yang lebih besar lah, seperti harimau, singa. Okay. Tapi serangga juga merupakan kumpulan pemangsa yang utama. Maksudnya dia memangsa ataupun dia preying, mencari mangsa pada kumpulan haiwan yang lebih kecil lah. Okay. Dan serangga merupakan pemangsa dan parasitoid. Okay. Dan dengan dua peranan inilah kumpulan serangga ni membantu untuk mengawal kumpulan serangga kecil yang lain yang mungkin berpotensi untuk menjadi perosak. So contoh ini adalah ulat pengorek batang. Okay. So ulat pengorek batang ni dia adalah kumpulan perosak yang utama untuk padi. Okay. So we know that padi adalah sangat utamalah untuk
menjadi makanan kita seharian lah. Indeed, dia adalah makanan uji untuk penduduk, terutamanya penduduk di Asia lah. Okay, so disebabkan ulat pengorek batang ni, dia boleh mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada petani ataupun pesawah. Okay, dan kumpulan serangga, dan terdapat kumpulan serangga yang menjadi parasitoid ataupun menjadi pemangsa kepada serangga perosak ni, maka kawalan kepada perosak ni dia lebih mudah ataupun lebih mesra alam lah daripada penggunaan insektisida ataupun penggunaan racun lah. Okey, dan yang ketiga adalah sebagai pengurai. Okey, so ini adalah kumpulan kumbang yang kita panggil sebagai dung beetle ataupun kumbang najis. Okey, so kumpulan serangga ni memainkan peranan yang sangat utama sebagai pengurai. Okey, so boleh bayangkan kalau tidak ada ataupun tanpa kehadiran kumbang-kumbang ni, siapa yang akan menguraikan najis-najis yang sangat banyak. Contoh najis lembu, dan kalau kita masuk ke dalam hutan, banyak kan najis-najis hidupan-hidupan yang ada dalam hutan tu. So man ataupun human will not do the things ataupun the job. Okay, sebab kita pun dah sangat occupied lah dengan urusan dan kerja-kerja kita. So kita tak ada masa untuk buat tu. So siapa yang akan buat tu? Dia adalah kumpulan serangga yang Allah telah datangkan, dan Allah telah assignkan peranan dia sebagai pengurai ini. Dan contoh juga adalah kayu-kayu mati. Okay? So contoh kayu-kayu yang tumbang ataupun kayu-kayu yang tua dalam hutan ataupun di sekeliling kita lah. Okay, so siapa yang menguraikannya adalah satu kumpulan serangga yang kita panggil sebagai anak-anai. Okay, so ini adalah antara peranan serangga yang utama dalam persekitaran kita. Okay, dan seterusnya adalah serangga juga memberikan nilai perubatan yang sangat besar. Okay, dan ini adalah daripada petikan surah An-Nahl ayat 69, yang mana daripada perut lebah akan keluar bermacam-macam minuman yang bermacam-macam warna. Okay, dan di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan. Okay, dan kita tahu madu dia ada medicinal properties yang sangat bagus lah. Okay, this is not claimed by doctors. Okay, this is claimed by Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69, which untuk yang ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lah dalam slide seterusnya lah. Dan ini adalah contoh lah. Okay, ini adalah lebah yang menyengat lah. So kalau nampak kat sini, this guy dia perlu menggunakan attire yang sepatutnya lah, sebab bila dia nak about to harvest madu ataupun honey tersebut, okay, dia tak naklah kena sengat lah. So this is the Apis mellifera ataupun the honey bee yang biasa kita encounter ataupun jumpalah bila industri melipon ini diperkenalkan. Okay, so ini pula ini adalah kelulut yang quite famous ataupun common nowadays. Okay, it was used to be very rare dalam kalangan masyarakat kita. Sebab dulu-dulu memang tak heran ataupun tak kisahkan kelulut ni, tapi it was since I think like 10 to 20 years ago kita start explore the beauty of kelulut, and as well the benefit of kelulut. Okay, so kalau nampak dekat sini apa perbezaannya. Okay, so ini adalah lebah kelulut ataupun yang kita panggil sebagai stingless bee. Okay, so stingless bee ni dia tak menyengat lah, so kita tak perlu ada attire yang khusus lah untuk kita harvest madunya. Okay, alright. Okay, dan seterusnya adalah sumber makanan. Okay, sebagai sumber makanan kepada apa? Kepada hidupan-hidupan yang lain, dan juga sumber makanan juga kepada manusia. So contoh ini adalah belalang kunyit ataupun Valanga nigricornis yang menjadi sambutan ataupun menjadi sebahagian daripada sumber makanan lah kepada setengah penduduk di Malaysia. Dan kalau pergi di another part of the world, terutamanya di Asia lah, dia adalah lebih common lah, seperti di Thailand, Cambodia and etc. lah. Okey, dan seterusnya adalah sebagai vektor penyakit. Okey, ini kita tahu sebagai vektor penyakit terutamanya penyakit denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Okey, dan juga serangga sangatlah memainkan peranan yang besar dalam yang kita panggil sebagai forensic entomology. Okey, iaitu bila berlaku satu-satu kejadian ataupun satu-satu pembunuhan contohnya. So serangga merupakan antara kumpulan serangga yang digunakanlah untuk
mendetermine masa kematian. Okey. So bagaimana serangga ni boleh digunakan, okey, dan terutamanya serangga ni lah blowfly ni ataupun the califorate ni. Okey, so berdasarkan kepada peringkat telur dan larva yang didetek dalam bangkai ataupun mayat tersebut lah. Okey, so daripada peringkat inilah seseorang pengkaji ataupun polis ke, for instance, dia boleh mengagaklah masa kematian untuk satu-satu bangkai ataupun mayat tersebut lah. Bila kita melihatkan kepada peranan ataupun kepentingan serangga, okey, so kita mendapat satu kefahaman lah bagaimana manusia ni mendapat sangat banyak faedah bila kita hidup bersama dengan serangga ni, okey, ataupun serangga ni didatangkan oleh Allah untuk memberi sangat banyak faedah kepada manusia ni, sebab bila kita lihat peranan dan faedah tu tadi, kita tak ada masa untuk menjalankan aktiviti tersebut lah. So kita serahkan peranan dan fungsi tersebut kepada serangga, dan serangga tu memang dia akan perform their job ataupun their works efficiently seperti mana yang Allah telah arahkan kepada mereka lah. Okey, sebab itulah berbalik-balik kepada apa yang saya kata tadi, dalil untuk kita memerhatikan Dabbah dan An'am ni adalah betapa Allah ciptakan kepelbagaian ni adalah untuk kita perhatikan dan merasakan betapa berkuasanya lah Allah untuk menciptakan kepelbagaian yang ada dengan fungsi yang sangat terkhusus ni lah. Okay, alright, okay. So semua orang okay lagi? Okay. Okay, alright, okay. So kita ada 27 minit lagi, okay. Okay, so kita tengoklah mana part yang kita berhenti pukul 6 nanti dan kita akan sambung pada hari Khamis akan datang. Okay, alright. So perhatikan perhatikan dan hargailah dia. So kalau sebelum ni mungkin ada yang tak begitu mengenali serangga, okay, dan startlah perhatikan dan startlah hargai serangga tu lah. Sebab kehadiran ataupun penciptaan serangga tu adalah satu penciptaan yang akhirnya adalah untuk mempermudahkan kehidupan kita lah. Okey, dan ini adalah daripada petikan surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Okey, so ada seorang yang boleh bacakan terjemahan dia untuk kita. Siapa-siapa yang nak bacakan, boleh tolong bacakan? Nak dengar sikit suara ni kan. Boleh on je mic lepas tu bacakan Dengar ke doktor? Boleh dengar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Terima kasih. Kita aminkan doa itu sama-sama supaya kita terpeliharalah daripada seksa neraka lah. Okey, so ini adalah daripada surah Al-Imran ayat 190. Okey, so apa yang saya nak highlightkan di sini adalah bagaimana bila kita memperhatikan ataupun tanda-tanda orang-orang yang berakal itu adalah dia sentiasa memerhatikan dan mengingati Allah tu. Lepas tu bila dia melihatkan penciptaan langit dan bumi ni, dia akan berkata tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Okay, so dia align lah dengan apa yang saya nyatakan tadi lah. Perhatikan dan hargailah sebab tiada penciptaan yang Allah telah datangkan melainkan penciptaan itu datang dengan hikmah dan kepentingannya lah. Tak dengan sia-sia. Okay, so kita berbalik ataupun kita masuklah kepada topik ataupun kepada main subjek yang saya nak share lah throughout this lecture, okay, iaitu tentang kumpulan serangga. Okay, so berapa jeniskah serangga yang disebutkan dalam Al-Quran? So serangga ataupun kumpulan serangga ni agak banyak jugalah disebutkan dalam Al-Quran. Okay, so agak-agaknya ada berapa serangga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Siapa yang boleh jawabkan? Tapi kita count sama-sama pun apa yang kamu tahu. Okey, satu apa? Antaranya. Lebah. Okay. Laba-laba. Nyamuk. Laba-laba bukan laba-laba bukan serangga laba-laba adalah arachnid, dia bukan serangga. Okey, satu lebah yang saya dengar tadi. Okey, seterusnya apa? Semut.
Semut. Semut. Okey, betul, semut. Okey, lepas tu apa lagi? 2 dah. Belalang. Belalang. Okey, betul, belalang. Okey, lepas tu? Nyamuk. Nyamuk. Okey, betul. Nyamuk pun ada disebutkan dalam Al-Quran. Okey, lepas tu? Lalat. Betul, lalat ada. Okey, lalat ada. Betul, 5. Okey, lepas tu apa lagi? Ke tak ada lagi? Kutu. Okay, betul. Kutu. Kutu ni besarlah maksudnya, tapi kita akan tengoklah apa yang Allah maksudkan dengan kutu ni. Okey, sebab kutu ni dia pelbagai sikitlah. Okey. So kita consider juga dia dalam kumpulan serangga. Okey, kita ada 6. Okey, ada 2 lagi. Anai-anai. Okey, betul. Anak-anak yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Okey, anak-anak. Lepas tu satu lagi. Apa yang kita tak sebutkan lagi? Anak-anak. Betul, kupu-kupu, okey, ataupun butterfly kupu-kupu pun ada disebutkan dalam Al-Quran, okey, tentang bagaimana keadaan manusia bila kiamat tu berlaku, okey. So manusia akan terbang ataupun akan melata, akan berserakan lah, okey. So ada 8, basically ada 8 lah kumpulan serangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay, so ini adalah 8 kumpulan serangga tersebutlah. So kita akan melihat ataupun kita akan memperhatikan setiap satunya untuk mendatangkan satu kefahaman kepada kita lah, ataupun mendatangkan satu perasaan ajaib ataupun takjubnya penciptaan Allah tu lah. Walaupun serangga ni kalau kita lihat dari segi saiz dia sangat kecil, tapi saiz yang kecil indeed merupakan satu penciptaan yang sangat besar lah. Okay. Itu serangga yang kecil, apatah lagi kita yang besar ni, kita maksudnya dari segi saiz lah, apatah lagi manusia yang lebih besar ni dan dia datangkan lagi dengan akal ni, makanya penciptaan manusia ni lagilah tak sia-sia ni. Okay, alright, so ini adalah 8 serangga dalam Al-Quran. Okay. Kita pertamanya kita akan melihat kepada semut ataupun yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai An-Namlu. Okey. Okey, alright. So surah An-Namlu. Okey, ada satu surah yang didatangkan dalam Al-Quran yang merujuk kepada semut, iaitu yang kita panggil sebagai surah An-Namlu lah. Okey, dan ini adalah ayat yang utamanya yang akan kita perhatikan, iaitu ayat 18 hingga 19. Okey, dia ada kat situ. Okey, ada sesiapa nak tolong baca kan? Baca ni lah. Ada sesiapa nak tolong bacakan ayat ni? Siapa-siapa yang volunteer nak baca? Saya doktor. Okey, boleh. Alright, sila. Marilah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Al-Namlu. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyadari. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut dan berdoa dengan berkata, wahai Tuanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur dan akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Okey, terima kasih yang tolong membacakan. Okey, ini adalah petikan surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat 18 hingga 19. Okey, so apa yang disebutkan dekat sini pada ayat 18 tu adalah tentang semut lah. Okey. Dan seterusnya adalah tentang perihal Nabi Sulaiman lah. Okey, sebelum kita sebut semut ataupun bila kisah semut yang dibawakan dalam Al-Quran, dia memang sangat related dengan kisah Nabi Sulaiman lah. Yang mana kita tahu Nabi Sulaiman ni telah diberikan hikmah oleh Allah untuk mampu faham kepada bahasa-bahasa haiwan ni. Okey, itu adalah kelebihan Nabi Sulaiman lah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, dia adalah tentang cerita semut ni. Okey, tentang kumpulan semut ni, iaitu ada segerombolan ataupun satu kumpulan semut ni lah, mereka sedang beratur lah. Bila kita bayangkanlah semut lah, macam mana semut dia selalu berjalan dalam urutan dalam satu trail. Okey, so dia akan bergerak dengan beramai-ramai lah. Okey. So ketika ini Nabi Sulaiman dan tenteranya sedang melalui satu lembah lah.
Okey, dan ketika itu dekat situ ada semut lah. Okey, dan bila tentera dan Nabi Sulaiman ni melalui lembah tersebut, okey, semut ni dia ialah memang dia pun aware lah yang Nabi Sulaiman dengan tenteranya mungkin tak akan perasan lah tentang mereka kan. So semut ni pun memberi satu arahan kepada kumpulan ataupun kepada gerombolan semut tersebut. Pada dia kata, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang, masuklah ke nest masing-masing, sebab nanti bila tentera dan bila Nabi Sulaiman dan tenteranya lalu, dia tak akan perasankan kita dan dia akan memijak kita. Okay? So dia memberi arahan lah. Okay? So apa yang kita boleh dapat daripada ayat 18 ini adalah tentang communication ataupun bagaimana semut ni dia memberikan satu arahan lah, okay? Kepada kumpulan semut yang lain ataupun kepada ahli-ahli dalam satu-satu koloni lah, okay? Dan seterusnya pada ayat 19 itu tentang Nabi Sulaiman dah, bagaimana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya tetap diberikan ilham dan supaya tetap bersyukur atas nikmat yang Allah telah datangkan. Okay, alright. Okay, so kita masuk kepada semut. Okay, so apa yang kita tahu ataupun apa yang kita ingin kenali tentang semut ni. Okay, so ini adalah gambar semut lah. Okay, so semua orang pasti tahulah semut ataupun pernah nampak lah semut ni. Okay, so berdasarkan pengkelasan saintifik, semut dikategorikan dalam family Formicidae. Okay, so ini adalah pengkelasan lah dalam family ataupun keluarga, kalau kita translate secara direct translation lah kepada bahasa Melayu lah, sebagai keluarga Formicidae ataupun formicid lah. Okay, so kenapa semut ni mendapat nama Formicidae ni? Kerana semut adalah antara kumpulan serangga ataupun kumpulan haiwan, kumpulan organisma yang boleh menghasilkan formic acid secara naturalnya. Okay, so sebab itulah dia mendapat nama Formicidae inilah. So formic acid ni kita tahu, mungkin ada yang tak tahulah. Okay, so formic acid ni adalah satu komponen ataupun satu solution yang dia adalah bersifat korosif. Okay, so kalau nampak kat sini apa yang saya datangkan kat situ kan, saya tulis datangkan kat sini. Okay, is formic acid harmful to humans? Okay, so dia kata kat situ, strong solutions of formic acid are corrosive and can cause burns to any part of the body when come contacts with. Okay, maksudnya formic acid ni kalau dalam solution yang kuat ataupun banyak, dia boleh mendatangkan keburukan lah kepada manusia lah. Tapi kalau setakat seekor semut tu yang kita picit, sebab itulah bila kita picit ataupun bila kita try to squeeze semut ni, kita akan ada bau acidic sikit. So itu yang kita panggil sebagai formic acid. Okay, so by having that derivatives, okay, so kita mendapatlah pengkelasan semut ni sebagai kumpulan Formicidae lah. Okay, so sebab itulah ada pepatah, okay, yang kita kata jangan makan semut kan. Okay, so kenapa sebenarnya orang-orang dulu dia kata jangan makan semut ni? Sebab apa? Sebab bayangkan kalau kita makan semut ni, dia sebenarnya mungkin orang-orang dulu ni dia tak boleh nak cerita ataupun tak boleh nak memberitahu betapa bahayanya formic acid ni. Tapi secara tak langsung lah dia kata kalau makan semut apa kan jadi? Pernah dengar ke makan semut apa jadi? Mesti pernah dengar ni. Lupa kan? Tapi sebenarnya dia lagi teruk daripada tu, bukan lupa yang boleh mati. Sebab formic acid ni, kita tahu formic acid ni so formic acid ni biasanya kalau dia digunakan secara relatif ataupun secara mudah lah untuk kita bayangkan adalah ketika penoreh getah. Okay, contoh orang menoreh getah dia toreh getah tu, bila toreh getah apa yang keluar? Apa yang keluar daripada pokok getah tu? Getah. Getah atau latex ataupun susu getah lah, kita panggil susu getah lah. Okay, so bagaimana penoreh getah ni dia nak transport susu getah ni? Agak-agaknya macam dia tak acid jadi pepejal. Ya, betul. Dia jadi pepejal ataupun dipanggil sebagai kepal kan, getah kepal sebab apa dia nak kena kepalkan ataupun nak pepejal kan? Sebab susu getah ni sangat mahal sangat
sangat berharga lah. Bayangkan kalau kita transport dia dalam bentuk liquid macam tu, dalam bentuk susu getah tu, mungkin apa-apa berlaku dekat tepi jalan ke, mungkin susu getah tu boleh terpercik ataupun kalau lagi teruk mungkin tumpah habis kan. So nothing can be done lah kalau dah tumpah kan. So in order untuk transportkan susu getah tu, apa yang dituangkan dalam tu dia adalah formic acid ataupun asid lah, iaitu inilah formic acid tersebut. So bila kita tuang dalam susu getah tu, then barulah susu getah tu jadi kepal ataupun jadi pepejal lah. Okay? So bayangkan itulah formic acid. Dan bayangkan kalau kita makan formic acid tersebut, maksudnya kalau kita makan semut lah. Okay? Dan itulah yang sebenarnya akan terjadi kepada organ-organ ataupun apa yang ada dalam perut kita lah. Okay? Dan sebab tu saya kata bukan sekadar lupa bila makan formic acid dalam apabila kita consume dalam jumlah yang banyak, dia boleh membawa kematian lah. Okay, but anyhow, berbalik kepada nama formicidae tadi lah, bagaimana semut ni mendapat namanya lah, okay, daripada formic acid yang dihasilkan oleh semut ni tadi lah. Okay, dan okay, masa ni memang sangat mencemburui kita. Okay, dan bila kita merujuk kepada semut, okay, apa yang biasa di-highlight lah oleh para pengkaji adalah tentang kumpulan sosial dan communications semut ni. Okay, dan indeed daripada ayat surah An-Naml ayat 18 tadi pun Allah menceritakan tentang bagaimana komunikasi antara semut ni dengan ahli-ahli dalam koloni semut tersebut. Okay. So sedikit infografik ataupun sedikit maklumat tentang semut. Okay, so semut dia adalah kumpulan serangga yang kita panggil sebagai social insect. Okay, so bila saya sebut social insect ni, bayangkan adalah kumpulan organisme yang hidup dalam kasta dia. Maksudnya dia ada koloni, dia social insect ni dia hidup berkoloni, dia tak hidup sendiri-sendiri. Dia hidup dalam koloni ataupun dalam masyarakat dia lah. Okay, dalam community dia. Okay, so bila sebagai social insect ni dia ada kumpulan-kumpulannya, dan ini adalah kumpulan secara commonnya ataupun secara umumnya untuk serangga untuk semut. So dia ada kumpulan ataupun ada yang kita panggil sebagai ratu, dia ada semut jantan dan dia ada semut pekerja. Dan setiap kumpulan sosial ini dia ada peranan yang sangat terkhusus. Okay. So kalau kita lihat di sini, okay, ratu dia adalah sebagai pemimpin bagi koloni tersebut ataupun bagi community tersebut. Okay. So koloni semut dipimpin oleh seekor ratu iaitu betina yang berfungsi untuk bertelur bagi memastikan kelangsungan koloni. Okay. So dalam kumpulan semut ni, ratu ni adalah a single creature ataupun a single group, a single entity yang akan bertelur. Okay, walaupun kita ada semut pekerja iaitu semut betina, nampaknya semut betina. Semut betina ni adalah infertile ataupun dia tidak boleh melahirkan anak, dia tak subur. Okay, dan kerja dia adalah bekerja lah. Okay, so kita nampak differentiations of work task yang ada pada setiap kumpulan ni lah. Okay, dan mungkin ada yang bertanya banyak mana kumpulan ataupun ratu ni. Dia dalam satu koloni dia akan ada satu je. Dia ada potential ratu ataupun potential queen, tapi dia tak develop. Okay, dan by the time ratu ni yang seekor ni mati, dan the potential queen dia akan develop. Okay, dan ratu ni betapa hebatnya lah, dan until now kita sebagai saintis pun kita tak tahu bagaimana communication dia. Contoh ratu ni kan, dia tahu dia about to die. Dia boleh tahu, boleh agak bila dia nak mati. So bila dia ada sense of yang dia akan mati tak lama lagi, dia akan arahkan the potential queen untuk develop, untuk gantikan dia. Okay, so that is how amazing this little creature is lah. So bagaimana dia orang berkomunikasi, bagaimana dia mendapatkan ilham, kita tak tahu. Yang mengilhamkan adalah Allah. Okay, dan kita ada kumpulan yang kedua yang kita panggil sebagai semut jantan. Okay, so kalau semut jantan, dia ada satu peranan sebagai iaitu mengawan dengan ratu. Okay, maksudnya dia mating lah dengan ratu, dan hasil daripada mating tersebut ratu ni boleh bertelur lah. Okay, so setelah mengawan, semut jantan akan mati. So the proportion of semut jantan ni dia tak banyak lah. Dia ada dalam koloni tersebut dan dia tak banyak lah. Dan yang biasa kita nampak kat dapur ataupun dekat luar dan di persekitaran kita, dia sebenarnya adalah semut betina yang bertindak sebagai semut pekerja. And in fact, semut pekerja ni pun dia ada
job ataupun work task yang berbeza. Okey, ada kumpulan semut pekerja yang keluar, yang tugas ni adalah untuk keluar mencari makan. Okey, yang kita jumpa kat dapur ataupun kat mana-mana tu, dia adalah kumpulan semut pekerja yang keluar untuk mencari makan. Dan ada kumpulan semut pekerja yang memang dia duduk dalam koloni saja, okey, dalam sarang mereka untuk merapikan ataupun untuk menjaga koloni ataupun untuk memberi makan kepada ratu, sebab ratu ni dia perlu di feed ataupun perlu diberi makan. Okey, so dia semut pekerja yang duduk dalam sarang ni, dia maksudnya dia nak kena membersihkan sarang, dia nak kena jaga telur-telur yang ada dalam sarang dan dia kena bagi makan dekat ratu. So itu adalah bagaimana terkhususnya tugas ataupun fungsi-fungsi kumpulan semut pekerja ni lah. Okey. So info yang lain kat atas tu, lebih daripada 10,000 spesies. Okey, ini adalah kepelbagaian semut itu sendirilah. Bila semut saja dia ada lebih kurang 10,000 spesies di seluruh dunia ni. Okey, dan semut boleh mengangkat 3 kali ganda daripada berat sendiri. Okey, sebab tu kita selalu nampak kalau semut ni jumpa makanan, dia akan junjung makanan tu, dia akan bawa masuk dalam crevices, masuk dalam crack ataupun lubang yang ada, so dia bawa balik ke sarang dia lah. Okey, dan hidup dalam 50 juta tahun, okey, dan hidup dalam cara yang sangat teratur dan bekerjasama. Okey, so that is a bit information on the semut lah. Okey, kita ada 7 minit, so saya habiskan semut ni lah. Okey, right. Okey, so ini adalah kita hidup semut. Okey, basically saya dah cerita juga lah ni tadi, ataupun queen ataupun ratu ni tugas dia adalah bertelur lah. Okey, so telur ni dalam 6 hingga 10 minggu, dan telur ni bukan sikit sekali dia telur tu memang beribu-ribu telur lah yang akan dikeluarkan. So telur ni akan membesar ataupun akan melalui satu development menjadi larva, seterusnya pupa, dan daripada pupa tersebut dia akan differentiated untuk sama ada menjadi worker, iaitu female ataupun menjadi male. Okey, so bagaimana proses ataupun prosedur penentuan ni, kita pun tak tahu bagaimana dia menentukan. So ini adalah semua ilham ataupun satu ketentuan yang telah ditetapkan lah, bagaimana dia nak menentukan mana yang akan jadi worker, mana yang akan jadi male, okay, dan mana yang akan jadi potential queen lah. Okay, dan sebagai serangga sosial, okay, semut ni memang dia hidup secara berkelompok. Okay, ini sebagai yang saya sebut sebagai community tadilah, dan kalau kita nampak yang ini biasanya ada busut ataupun ada appearance macam ni, ini adalah yang boleh kita katakan sebagai koloni ataupun community semut tersebut lah. Okay, dan ini kalau kita nampak apa yang ada di dalam ni, okay, so basically dia kelihatan seperti ini. Okay, so nampak dia ada few entrance, yang ni yang kita panggil sebagai nest entrance. Okay, so ini adalah chamber ataupun bilik-bilik yang ada dalam busut. So contoh kat sini, digging a new room. Okay, so kalau dia orang ada ataupun ada keperluan untuk membina ataupun untuk having a new chamber ataupun a new room, okay, so semut pekerja tu akan buat kerja lah. Okay, so dia akan diarahkan, so dia akan digging a new room. Okay, so kita nampak di sini. Okay, so this is the room for queen untuk laying eggs. Okay, so ini kira chamber yang penting lah ni, sebab queen duduk dekat sini. Okay, so dia laying eggs. Okay, lepas tu semut pekerja tu saya kata tadi, dia ada differentiations of work task. Okay, so semut pekerja dia akan pindahkan telur tersebut ke dalam the next chamber ataupun the next room yang kita panggil sebagai hatchery chamber, atau untuk egg hatchery lah. Okay, the trash room. Okay, trash room ni untuk buang sampah lah. Maksudnya bila telur ni menetas dia punya bekas-bekas tu, okay, so dia akan buang dalam trash room lah. Okay, so bila telur menetas dia akan jadi larva. Okay, so this is the nursery room. Okay, so room where larvae turn into pupa. Okay, so daripada larva jadi pupa, dia akan pindahkan kepada another room ataupun another chamber. Okay, so this is a barn for aphids. Okay, dia pelihara aphids. Okay, so ini adalah antara ataupun setengah kumpulan serangga yang setengah kumpulan semut yang ada hubungan simbiosis dengan aphid. Okay, ini boleh nanti siapa-siapa yang berminat boleh baca dengan lebih lanjut lah. Okay, dan this is the seed storage room untuk semut ni lah, kalau dia ada keperluan. Dan yang ini adalah untuk setengah kumpulan semut lah, sebab kita ada 1,000
spesies semut tadi so semut ni pun dia ada behavior yang berbeza lah. Tapi most likely apa yang saya nak tonjolkan ataupun saya nak ceritakan di sini adalah bagaimana pembinaan ataupun pengelompokan dan tugas-tugas yang ada pada kumpulan semut ni dia sangat tersusun dan sangat teratur lah. Okey, dan macam mana ataupun bagaimana dia boleh ada kelompok yang sangat teratur ni dengan komunikasi dan kehidupan sosial yang sangat tersusun ni, itu adalah atas ketetapan yang Allah telah datang ataupun satu arahan yang Allah telah berikan kepada semut ni lah. Okey, itu yang saya cerita tadi lah. Okey, so bagaimana semut berkomunikasi? Okey, alright. Okey, so semut berkomunikasi. Okay, so ant colony consists of several million of workers. Okay, so boleh kita bayangkan dalam komuniti semut sebagai social insect tadi, dia bukan hanya macam taman perumahan kita yang ada cuma mungkin 50 biji rumah ataupun 50 buah rumah Okay, tapi dia dalam satu koloni itu dia ada millions of workers. Dia sangat banyak. Sebab itulah kalau kita terpijak sarang semut memang kita tak tahanlah melihat millions of workers ataupun a million of ants. Okay, so bagaimana nak memastikan semua ataupun ahli dalam koloni tersebut membuat peranan ataupun memainkan peranan masing-masing. So dia memang memerlukan komunikasi yang sangat baik. Okay, how can such a large society to be very well organized missionary we have observed it to be. Okay, so bagaimana semut berkomunikasi, ada beberapa kaedah. Okay, so apa yang ditunjukkan di sini ada 3 kaedah ataupun most likely ialah 3 kaedah lah. Okay, yang pertamanya adalah menggunakan pheromone production. Okay, so dia ada chemical compound yang dihasilkan oleh semut tersebut yang kita panggil sebagai pheromone. Okay, so dia akan rembeskan pheromone untuk memberi information ataupun untuk berkomunikasi dengan ahli-ahli yang lain lah. Okay, dan kemudian dia ada vibration production. Okay, maksudnya dia bila dia communicate secara fizikalnya, okay, maksudnya bila dia berjumpa dengan semut lain, so dia akan menghasilkan satu vibration. So vibration tersebut akan didetect oleh ahli koloni. So dia tahulah apa yang nak disampaikan oleh ahli tersebutlah ataupun oleh semut tersebutlah. Okay, and then dia ada touch communication using the antenna. Okay, so antenna ni kalau kita biasa ataupun kalau kamu perhatikan semut lah, dia mungkin pernah kamu nampak dia bertembung antena ataupun sesungut masing-masing. So sebenarnya itu adalah komunikasi antara dua organisma ataupun dua individu semut tersebutlah. Okay, so the end antenna are the key to the mystery of their communications. Okay, and advanced system of pheromones and they can smell. Maksudnya feromon yang dirembeskan tersebut akan boleh dihidu ataupun boleh didetect lah oleh ahli dalam koloni tersebut lah. Okay, so contoh ini adalah sarang ataupun ini adalah koloni semut tersebut. Okay, so ini adalah semut pekerja yang ditugaskan untuk pergi keluar mencari makanan. Okay, so bila dia keluar dia pun jumpa makanan, food sources. Okay, so bila dia about to return to the nest, okay, so dia akan menghasilkan feromon untuk trail perjalanan balik tu supaya semut-semut lain boleh tahu ataupun boleh mengikuti trail tersebut dan juga mendapatkan makanan yang ada di tempat tersebutlah dan dibawa balik ke sarang lah. Okay, so that is among how ants communicate between the members lah, between the members in the community. And dia ada juga yang kita panggil sebagai tandem running ataupun follow the leader. Okay, so kalau tandem running ni maksudnya bila semut tu berjalan, untuk memastikan dia tak get lost, dia akan ada tandem walking ataupun tandem running. Maksudnya semut tu dalam keadaan yang beratur tu dia akan, yang kat depan akan touch abdomen semut yang berada di hadapan. Okay, so maksudnya bila dia touch, maksudnya dia tahu dia tak lost the track. Okay, so this is what we call as a tandem running lah. Okay, ataupun follow the leader. Okay, so ini adalah contohnya. Okay, so dia akan touch abdomen ni, so dia tahu dia pada track ataupun pada trail yang betul lah.
So if the leader stops feeling the antenna of the other one behind, the leader will turn and wait for the one that follows it. Okay, so this is apa yang kita panggil sebagai tandem running lah dalam communication semut lah. Okay, so ini apalah antara semut yang mungkin kita pernah nampak. Okay, so mungkin ada yang kata semut ada sayap ke doktor? Okay, yes, indeed semut ada sayap. So bila keadaan semut yang ada sayap, okay, bila satu-satu koloni semut tersebut telah mempunyai kapasiti maksimum, maksudnya kapasiti maksimum yang boleh ditampung oleh koloni tersebut. So ada urgency untuk membuka koloni baru. So queen ni akan mengarahkan, okay, queen ni bila dia bertelur tadi tu, telur tu akan disetkan untuk menjadi jantan dan betina yang fertile ataupun yang kita panggil sebagai subur lah, yang boleh mating dan boleh menghasilkan telur. Okay, so arahan daripada queen ni akan diberi. So the batch of eggs yang terhasil tu akan membesar, dan bila turn into adults dia akan tumbuh sayap dan dia akan keluar daripada koloni tersebut. So bila keluar maksudnya dia hijrah lah, dia akan cari tempat yang baru untuk membina koloni yang baru. Okay, so itu adalah kumpulan serangga ataupun kumpulan semut yang ada sayap lah. Okay, so I have a video here. Okay, so I think this is the last part of ants. Okay, so saya share video ni before I end with the sections of ants lah. Okay, just to check sama ada suara dia dengar ke tak? Dengar tak? Boleh dengar? Dengar doktor. Boleh. Okay, so kita tengoklah video ni sebentar sebelum saya. Sekarang saya tak dengar doktor. Ada yang tak dengar? Tak dapat dengar. Tak berapa? Tadi awal je dengar. Oh, sekejap. Ada yang tak dengar Okay, sekejap. Saya kena reshare. Okay, sekejap. Include computer sound. Okay. For years, Boleh dengar? Dengar. Okay, dengar Boleh? Okay, right. scientists knew that ants must have. Sorry. For years, scientists knew that ants must have some way to talk to each other in order to organize their intricate societies. But ants have poor vision and hearing, so scientists knew that ant communication must work in a fundamentally different way to ours. It was a mystery for years, but in 1962, leading entomologist E.O. Wilson began to crack the code of ant communication. He started with the question of how ants tell other members of the colony the location of a new food source. He noticed that ants often tap their abdomen to the ground when traveling, so wondered if they were leaving some sort of chemical trail. He began painstakingly dissecting fire ant abdomens, crushing each of the organs with an applicator stick. He would then spread the ant juice on a piece of paper in front of other fire ants to see if they would react. As he worked through each of the known organs, the ants showed no interest. But then he stumbled upon an organ that had never been studied before, something called Dufour's gland. When he crushed this gland and spread it across the paper, the ants went wild. They followed the trail immediately and completely. Over time, scientists have discovered over 20 different pheromones that ants use to communicate. And by combining different signals, ants have created a complex pheromonal language. African weaver ants, in particular, have the most sophisticated pheromone communication system ever studied in animals. Some of their thoughts are expressed by spreading pheromones on the ground, like previously mentioned, combined with physical gestures. When a worker wishes to say, "Follow me, I've found some food," she deposits a trail from the rectal gland, while running from the food back to the nest. When she encounters other workers, she waves her head and touches the other ant with her 2 antennae. Or when a worker wishes to raise the alarm about an enemy, she lays short looping trails around the intruder with secretions from the sternal gland. Other signals are sent through the air. When an African weaver ant worker encounters an enemy in her own territory, she releases a mixture of 4 chemicals that not only convey a message,
but elicit a response from all other workers in her vicinity. The first tells the other ants to be alert. The next one tells them to search for the trouble. The next one tells them to come closer and bite anything in their path. And the final compound tells them to go nuts and attack. Scientists believe that the combination of these signals very closely resembles syntax that we see in human language. A main reason ants are so successful in the world, then, is the same reason that we are. Like us, communication gives ants the amazing capacity to cooperate. Of all ants, weaver ants are among the most impressive. They dominate the forests in Africa and Australia, in large part due to their complex and efficient chemical communication. But perhaps more remarkable than their ability to communicate so effectively is what they can achieve with it. Weaver ants are a species of ant that don't live in or on the ground, but in the trees. And to keep their huge populations safe there, they construct their own housing. They weave branches and leaves together to create an architectural feat, full of a network of different rooms complete with roofs, walls, and floors. To begin the process, a single ant searches for a nice, bendy-looking leaf. It will pull on the edges, testing to see if the leaf will curl. If the ant has some measure of success, other ants will be attracted to the endeavor and begin pulling on the edge as well. As the leaf bends more workers arrive. They line up in precise rows, gripping the edge, pulling it towards another leaf. If the gap is too large for a single row of ants to seal, they perform an impressive acrobatic tactic. They chain their bodies together to form a living bridge. Workers climb down the bodies of others until the chain can reach the other leaf edge, up to 10 workers long. Once the leaf edges are within reach, the workers move into position to seal the leaves together. But what looks like glue on the finished structure is something even more surprising. Once the bent leaves are ready to be sealed, the workers will collect larvae who are in the final stages of development and use their threads of silk to bind the leaves together. Holding the larvae in their mandibles, the workers move the larvae back and forth across the leaf edges, using their babies like a hot glue gun. The larvae seem okay with this, and they respond to this motion by exuding thousands of threads of silk. This silk becomes a sheet between the edges and works as a powerful adhesive. Structures like this speak to ants' capacity to organize their labor effectively, millions of individuals combining their abilities into something much greater. It's easy to assume, then, that their effectiveness comes down to a strength in numbers, along with the communication to orchestrate the work. But this can't account for all of their behavior and all of their success. There's something more unifying in the world of ants, and the individual ants' cooperation with one another is so profound that it makes scientists rethink the idea of individuality. Right, okay. Macam mana? Hebat tak semut je? Hebat. Saya yang keep dengar, setiap kali saya dengar pun saya akan, setiap kali tu lah saya rasa amazed lah bagaimana hebatnya lah penciptaan tu kan. Dan kalau kita fikirkan semut ni dia tak ada akal, dia tak ada otak macam manusia. Kita ada akal yang mungkin membolehkan ataupun menjadi justification kenapa manusia boleh membina satu teknologi. Okay, itu apa yang kita claim lah, but towards the end siapa yang mengilhamkan kita adalah Allah lah. Okay, tapi itu adalah manusia lah. Tapi bila kita tengok semut ni, dia tak ada akal pun, dia tak ada otak pun, dan dia tak belajar pun. Okay, so daripada mana semut ni dapat kebolehan seperti ini, walaupun indeed badan dia sangat kecil. Itu adalah apa yang Allah telah ilhamkan kepada dia. So sangat besarlah. Sebab itulah bila kita berbalik-balik kepada apa yang saya kata tadi, pentinglah untuk kita memperhatikan ciptaan Allah ni dan mereflektkannya lah kepada kekuasaan dan kebesaran Allah lah yang telah menciptakan very small organism, tapi impact dan kebolehan dia sangat besar lah. Okay. Alright, okay. So apa yang kita boleh take home message daripada semut ni lah kan. Okay. So setiap individu dalam koloni semut melakukan peranan yang sepenuhnya. Ini yang saya kata tadi kan, dalam koloni tu dia ada peranan-peranan yang telah diperuntukkan untuk dia. Dan setiap individu memang akan try to perform dia work task
very efficiently and very goodly lah. Okay. So fokus pada tugas masing-masing dan ia melakukan apa yang telah diwajibkan. Okay. Dan itu apa yang telah diwajibkan oleh koloni tersebut ataupun oleh ratu tersebut. Okay. Tapi most importantly, siapa yang telah mewajibkan tugas tersebut kepada semut adalah Allah. Allah telah menetapkan ataupun Allah telah memberi tugasan kepada semut ni. Yang ini semut ni kerjanya ini. Okay. Dan semut tersebut tidak pernah ingkar lah. Dan kalau kita balikkan kepada manusia lah, kita tahu penciptaan kita ni ataupun Allah telah datangkan kita ke dunia ni bukanlah untuk kita bermain-main. Okay, kita ada satu tanggungjawab atau satu tugasan yang sangat besar sebagai seorang hamba lah kepada Allah tersebut lah. Kepada Allah lah, maksudnya peranan kita tu ada peranan yang sangat besar lah, dan sepatutnya lah kita fokus dan berpegang lah pada ketetapan peranan yang Allah telah berikan kepada kita lah. Okey, dan yang penting adalah untuk kelangsungan koloninya. Okey, itu adalah apa yang difikiran ataupun apa yang telah disumbangkan oleh semut ni lah. Okey, dan inilah keteraturan semut ni sesuatu yang kita ingin ambil ataupun ingin kita implement lah dalam kehidupan kita sebagai komuniti ataupun sebagai masyarakat ni lah. Okay. Dan ini adalah satu yang saya jumpa bila saya search tentang semut ni, tentang lockdown. Okay. So tadi ayat 18 tadi kan, semut tadi, ada satu benda yang ini pernah di-share oleh seorang ustaz lah. Dia kata kalau kita refer kepada surah An-Naml ayat 18 ni, yang bahasa Arabnya, dia kata kita tahu kalau bahasa Arab ni kan, kalau untuk female dia ada ta marbutah kan. Okay. So kalau ayat 18 ni, semut yang memberi arahan ni dia adalah semut betina maksudnya semut betina yang memberi arahan, dan kita tahu memang pekerja ni adalah semut betina yang memang keluar tadi tu adalah semut betina. So memang sangat tepatlah apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran lah. Dan ketika seekor semut merasakan adanya bahaya yang akan mengancam penduduk kampungnya ataupun komuniti ataupun koloni dia pun memberi arahan, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. So ini adalah sebagai satu indication lah kepada lockdown yang kita, PKP yang kita lalui untuk for the past 2 years lah. Okay, tentang lockdown bila ada bahayanya di luar dah. Okay, so basically itu perkongsian saya untuk semut. Okay, dan untuk kuliah akan datang iaitu pada hari Khamis. Okay, kita akan masuk kepada kumpulan serangga yang seterusnya iaitu lebah dan yang lain-lain lah. Okay, so saya rasa kita dah mengambil masa lebih 15 minit ni. Okay, so mungkin untuk 1 minit kalau ada soalan daripada student. Doktor, nak saya tanya satu soalan? Tanya. Ya, Sofia. Satu soalan je lah. Saya terfikir tadi yang masa disebut semut tu dia sebagai keluarga Formicidae. Adakah sebab tu kalau kita kena gigit ataupun semut tu masuk mata kita, kita rasa pedih dan sakit? Yalah sebab formic acid tu sebut, betul? Formic acid tu. Sebab itulah kalau tak masuk mata pun, kalau contoh kan siapa-siapa jumpa semut kejap lagi ke, cuba squeeze semut tu sebut. Lepas tu baukan tangan tu, dia macam bau acidic sikit lah, bau masam sikit. Itu adalah formic acid So itulah bagaimana saintis mendapatkan nama Formicidae itulah. So daripada daripada formic acid yang dihasilkan lah. Dan semut adalah the single organism yang boleh menghasilkan formic acid secara secara natural je. Okay, so ini sangat amazed lah. Okay, bagaimana dia boleh menghasilkan tu lah. Terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Okay, alright. Yang lain ada soalan? Saya ada soalan doktor. Okay, Irfan. Okay, apa soalannya Irfan? Nak tanya, dalam bab serangga ni, apakah manfaat kelulut dan adakah penghasilan makanan oleh kelulut itu sama dengan penghasilan makanan oleh lebah? Okay, alright. Okay. So, towards the end, kelulut ni dia menghasilkan madu jugalah. Okay, madu seperti mana lebah tadi yang saya kata Apis mellifera tadi tu. Okay, so, ataupun lebah madu lah, kita panggil Apis tu biasa kita refer sebagai lebah madu lah. Okay, so lebah kelulut ni dia sama-sama dua-dua menghasilkan madu. Okay, tapi memang ada sebenarnya kajian yang mendapati bahawa lebah madu kelulut dia punya action step dia lebih cepat. Maksudnya bila kita consume tu, dia towards the end, dua-dua pun ada manfaatnya. Sebab kenapa? Bukan saya yang kata dia ada manfaatnya. Surah An-Nahl yang tadi tu, yang saya tunjukkan dalam medicinal properties tadi tu,
yang mengatakan madu ni ada manfaat dia. Tapi bila dikaji, dia punya action step dia lebah kelulut ni dia lebih cepat. Maksudnya dia lebih cepat dikonsum dan lebih cepat target kepada organ ataupun kepada sel-sel yang ada dalam badan kita lah. Tapi towards the end dua-dua pun bermanfaat. Dia just that apa kita punya preference lah. Sebab in fact dua madu ni pun dia lain rasa dia. Lebah madu ni dia lebih manis. Lebah kelulut ni dia masam sikit rasa dia. So kalau saya suka lebah kelulut sebab saya tak makan benda manis sangat. Saya tak prefer lah yang manis-manis ni. So saya lebih prefer kepada lebah ni lah, lebah kelulut lah. Sebab lebah kelulut ni dia rasa masam-masam sikit. Tapi tak ada beza pun dua tu dari segi madunya. Okay, alright. Terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Dan baru-baru, bukanlah baru ni, saya rasa dalam 2 tahun lepas lah, sebelum lockdown ni berlaku lah. Masa tu kan kita selalu datang kampus dan kita selalu jumpa lah researcher lain. Dia kata macam lebah kelulut ni kan dia macam nak promotekan sebagai superfood. Kita tahulah superfood ni adalah makanan yang kalau kita consume dia adalah sangat action dia cepat dan bagus lah. Tapi saya rasa dia tak claim ataupun tak announcekan lagi sebagai superfood ni lah. Sebab ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju lah. Yang tak bersetuju tu sebab bila once dah diangkat ataupun diperkenalkan sebagai superfood, maka harga kelulut ni akan naik lah. Sebab dia lah dah dapat jolok ataupun nama sebagai superfood kan. So dia akan mahal lah. Okay? Tapi saya rasa sampai sekarang tak announce lagi lah. Kerajaan kita punya aim untuk announcekan kelulut ataupun madu kelulut ni sebagai superfood lah. Tapi bagus lah kalau siapa-siapa yang kat sini boleh amalkan makan madu ni, dia bagus lah. On which yang tu saya akan share dengan lebih lanjut lah pada hari Khamis nanti lah. Okay, alright. Okay, so saya rasa mungkin dah agak lambat. Okay, so kalau ada soalan mungkin kita boleh entertain dalam pertemuan kita yang akan datang hari Khamis nanti. Okay, so with that saya ucapkan terima kasih semua for your commitment and for your time. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Okay, alright. Terima kasih, Dr.